Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Moderator Prof. Adil, yang mana saya difahamkan Prof ni orang Libya. Orang Libya, tapi Masya Allah fasih berbahasa Melayu. Jadi orang Arab lah kan, berbahasa Melayu. Jadi mudah-mudahan orang Melayu pun bersemangatlah nak belajar bahasa Arab. Sebab orang Arab pun dah belajar bahasa Melayu. Baik. Tajuk pembentangan hari ini adalah amalan yang dianggap sunnah dalam masyarakat Melayu tetapi ia bukan sunnah. Ia tajuk yang kontroversi. Tetapi tajuk yang kontroversi, bahkan ada yang belum dengar pembentangan ataupun baru tengok poster je dah mengelupur dah. Itulah sifat sebahagian daripada orang kita yang tidak mahu mendengar dulu. Saya selalu sebut, kenapa tidak kita dengar dulu? Kerana perangai mendengar dulu ni yang menyelamatkan Sa'ad bin Mu'adh, sehingga dia masuk Islam, dan apabila dia meninggal dunia, arasy Allah bergegar kerana kehebatan dia. Maka dengarlah dulu. Kalau ada yang silap, kalau ada yang salah, kita perbetulkan. Kalau betul amalan-amalan ini bukan sunnah dan ada amalan lain yang sunnah, maka tidak salah untuk kita memperbaiki amalan. Kerana Melayu ini bukanlah satu bangsa yang maksum. Sama seperti Arab, sama seperti India, sama seperti Cina, yang mana ada amalan-amalan yang kurang tepat yang perlu diperbetulkan, dan inilah kerja-kerja dan tugas para pendakwah untuk memperbetulkan amalan masyarakat. Bukan pendakwah kena tune supaya ikut masyarakat. Sebaliknya pendakwah kena menjadi rujukan kepada masyarakat. Saya ingat satu kisah di mana Al-Khattabi bercerita. Dia kata dia dengar satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana lafaznya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil halqi qabla salati yaumil jumu'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mencukur sebelum solat pada hari Jumaat. Maka kata Khattabi, berkata sebahagian daripada guru-guru kami, aku apabila mendengar hadis ini, aku amalkan selama 40 tahun aku tidak bercukur sebelum solat Jumaat pada hari Jumaat. Aku tak cukur apa-apa bulu dan rambut sebelum Jumaat. Rupanya hadis itu silap faham. Berlaku tashif. Sebenarnya bukan halq, tetapi anil hilaqi. Nabi melarang sebelum solat Jumaat membuat halaqah di masjid kerana ia mengganggu orang yang datang awal untuk duduk di saf depan. Tapi mereka membetulkan amalan tu. Walaupun dah 40 tahun, tak ada pula dia kata, alah kita dah 40 tahun dah, tak payahlah. Ganggu je amalan masyarakat. No. Kerana orang yang baik itu adalah orang yang sentiasa menyemak amalannya dan mencari yang terbaik. Baik. Bila kita sebut tentang amalan bukan sunnah, maka kita tak boleh lari daripada membahaskan perkataan bid'ah. Yang mana bid'ah dari segi bahasa Arab, bila sebut perkataan bid'ah, Ibn Faris dalam kitab dia Mu'jam Maqayisil Lughah menyebut bid'ah ini kembali kepada dua makna yang utama. Yang pertama, kata Ibn Faris, dia berasal daripada perkataan bada'a yang membawa dua maksud. Maksud yang pertama iaitu sesuatu yang baru dan tiada contohnya. Maka orang Arab mengatakan abda'tu syai' qawlan aw fi'lan idza btada'tuh la an sabiqi misal. Dia kata
Apabila orang Arab mengatakan abda'tu syai', aku melakukan bid'ah pada satu perkara, maksudnya apa? Aku memulakan sesuatu yang mana tidak ada contoh sebelum daripada ini. Kita kena faham dari sudut bahasa dulu. Kerana perbahasan ini, bila kita faham dari sudut bahasa, kita akan faham. Nanti ada perbahasan-perbahasan, ulama' sebut bid'ah, sahabat sebut bid'ah, yang mereka maksudkan ialah bid'ah pada bahasa. Baik. Daripada makna yang kedua pula dari sudut bahasa, sesuatu yang binasa dan terputus. Ini makna ni tidak ada kaitan sangatlah. Okey, yang pertama tu yang ada kaitan dengan definisi bid'ah pada istilah. Bila disebut bid'ah pada istilah, maksudnya dalam agama Islam, Nabi menyebutkan perkataan bid'ah dan Nabi mencela bid'ah. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Irbad Ibnu Sariyah dalam riwayat Abu Dawud, yang mana Nabi mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi mengatakan dalam hadis ni, walaupun ada yang sebut wa kullu dhalalatin finnar, tetapi lafaz wa kullu dhalalatin finnar itu diperselisihkan oleh ulama. Adakah ia sabit daripada Nabi ataupun tidak? Tetapi yang sahihnya, yang disepakati, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Nabi kata siapa yang hidup lama selepas aku meninggal nanti, dia akan melihat perselisihan yang banyak dalam agama. Dia akan melihat orang berbantah-bantah dalam agama. Fa alaikum bisunnati, kamu kena pegang sunnah aku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, kan kamu kena pegang sunnah khulafa'ir rasyidin yang diberi hidayah selepas daripada aku. Addu 'alaiha bin nawajidh, gigit dengan geraham, jangan lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kamu dengan perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kerana semua perkara baru dalam agama ini bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah di dalam agama itu sesat. Jadi bila kita merujuk kepada makna istilah bagi bid'ah, oleh kerana Nabi dah sebut dalam hadis, maka ulama mencari apakah maksud bid'ah ni. Kena faham dulu maksud bid'ah, sebab Nabi dah sebut dalam hadis, tak boleh lari. Orang tanya, ustaz, bid'ah ni apa? Saya tak boleh jawab sebab saya baru je isi borang tauliah. Tak boleh. Kerana Nabi sebut dalam hadis, bila orang perlukan jawapan, kena bagi tahu jawapan. Kena berani. Kadang-kadang saya ni berani terlebih, kan? Itu yang kena ban di banyak negeri. Tapi tak apalah, kan? Paling tidak kita buatlah kerja kita. Orang tak bagi kita bercakap, tak payah bercakap. Tapi kita menulis, kan? Jadi ulama setelah membaca pandangan-pandangan ulama dalam masalah ini, ulama ada dua aliran pendapat dalam mendefinisikan makna bid'ah. Aliran yang pertama, ulama yang meluaskan makna bid'ah. Aliran yang pertama ni, ulama yang meluaskan makna bid'ah. Maksud meluaskan makna bid'ah ialah mereka yang melihat bid'ah ni ada yang baik, ada yang tak baik. Cuma mereka berbeza pendapat dalam nak menentukan berapa kategori yang baik dan tak baik itu. Antara yang awal membicarakan bab bid'ah ialah Al-Imam Syafi'i. Dia mengatakan ada muhdatsa ataupun al-muhdatsat. Dia kata ada dua. Al-muhdatsat ni ada dua. Benda baru ni ada dua, kata Imam Syafi'i. Mahmudah wa mazmumah. Yang dipuji dan yang dicela. Semua yang selari dengan sunnah itu dipuji, dan semua yang menyalahi yang sunnah itu tercela. Maksud Imam Syafi'i membahagikan bid'ah pada dua. Ada yang dipuji, ada yang dicela. Yang mana satu dipuji? Yang berselari dengan sunnah itu dipuji. Yang mana yang menyalahi sunnah itu dicela. Itu Imam Syafi'i. Ada juga ulama yang bersetuju dengan dia, seperti Ibnul Athir. Tetapi ada juga ulama yang sama aliran dengan Imam Syafi'i ini,
dia kata bid'ah ada 5 bahagian. Lagi banyak. Seperti Al-Iz bin Abdis Salam dalam kitab dia Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, dia mengatakan bid'ah ini ada 5 kategori. Ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang harus, ada yang makruh dan ada yang haram. Macam mana nak menentukan? Dia kata kena tengok sifatnya dan kembalikan tengok dalil. Kalau dalil mengatakan ia haram, maka ia bid'ah yang haram. Kalau dalil mengatakan ia wajib, maka ia bid'ah yang wajib. So ini satu golongan. Ini satu golongan ulama. Dan Imam Nawawi juga, Abu Syamah Al-Maqdisi juga, As-Suyuti setuju dengan aliran yang ni. Aliran yang meluaskan makna bid'ah. Ada bid'ah baik, ada bid'ah tak baik. Satu lagi, ulama yang menyempitkan makna bid'ah. Ni aliran yang kedua. Ulama yang menyempitkan makna bid'ah. Antara ulama yang menyempitkan makna bid'ah ni, Asy-Syatibi, Ibn Taymiyah, Ibn Rajab dan juga Ibn Hajar Al-Haytami seolah-olah cenderung kepada pendapat ni. Apa maksud menyempitkan makna bid'ah? Dia kata bid'ah ni semua tercela. Tak ada yang dipuji. Dia tak macam yang sebelum tadi. Sebelum tadi dia kata ada yang bagus, ada bid'ah yang bagus. Yang ni kata tak, bila nama bid'ah saja kira buruklah. Sebab apa? Sebab dia kata, Nabi kata fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kerana semua benda baru, kata Nabi, bid'ah. Semua benda baru Nabi kata bid'ah. Benda baru yang dimaksudkan tu nanti kita bincang. Kalau semua benda baru bid'ah, ustaz, jenuhlah kita. Ustaz pun datang naik kereta, kenapa tak naik unta? Yang tu nanti kita nak jawab geng-geng layar buruk ni. Tapi ada ulama yang menyempitkan istilah bid'ah. Bila sebut bid'ah, maksudnya bid'ah yang tercela. Kerana Nabi dalam banyak hadis memang mencela perbuatan bid'ah. Tidak ada hadis yang Nabi puji perkataan bid'ah, melainkan Nabi akan cela. Nabi kata kena jauhi. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Sesiapa yang mereka-reka dalam agama kami benda yang bukan daripada agama, maka ia tertolak. Maka Nabi cela. Bahkan Asy-Syatibi mengkritik ulama aliran awal yang mengatakan bid'ah boleh dibahagi kepada dua. Kerana kata dia, bid'ah ni istilah syarak. Nabi keji. Mana boleh kata ada yang terpuji? Asy-Syatibi tidak bersetuju. Tetapi setelah melakukan penelitian, ataupun kita tengok dulu definisi Syatibi. Tadi saya sebut definisi Syafi'i. Tadi saya sebut definisi Al-Iz bin Abdis Salam. Jadi nak berlaku adil. Kan? Nak berlaku adil, so kita tengoklah apa definisi Syatibi kepada bid'ah ni. Yang mana ustaz-ustaz yang aliran jalur keras, bukan jalur lebar, banyak pakai yang ni, banyak sebut. Mungkin ada yang biasa dengar pun. Asy-Syatibi kata tariqatun fid din mukhtara'ah tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Bid'ah pada Syatibi, dia kata satu jalan di dalam agama yang direka, yang menyamai agama, yang mana diniatkan ataupun tujuan untuk melakukan amalan tersebut adalah melampau untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Syatibi. So Syatibi dia kata satu jalan dalam agama, dan jalan tu pula direka. Dan waktu orang yang mengamalkan ajaran tu, dia ada satu tujuan. Amal benda tu nak melampau dalam beribadat kepada Allah. Okey, itu kata Syatibi. Ibn Rajab pula mengatakan dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, Ibn Rajab mengatakan wal muradu bil bid'ah ma uhditha mimma la asla lahu fi syari'ah yadullu alaihi fa amma man kana lahu aslun min asy-syara' yadullu alaihi falaysa bi bid'ah syar'an wa in kana bid'atan lughatan.
Kata Ibn Rajab, yang dimaksudkan dengan bid'ah ini sesuatu yang direka dalam agama, yang tidak ada asal yang boleh menjadi dalil kepada perkara baru itu. Maksud benda baru yang tak ada dalil. Dan semua perkara yang ada dalil itu bukan bid'ah. Walaupun boleh dipanggil bid'ah dari segi bahasa, tapi ia bukan bid'ah dari segi agama. Maksud jelas kat sini Ibn Rajab kata bid'ah ni yang pada syarak, bid'ah yang tercela, yang tak ada dalil, yang tak ada asal dalam syarak. Kalau ada asal, dia bukan bid'ah. Walaupun pada bahasa ia bid'ah. Kerana pada bahasa tadi benda baru, semua benda baru. Ada asal ke tak ada asal? Bid'ah pada bahasa. Jadi kita sedang berbicara tentang istilah. Baik. Setelah meneliti dua-dua pandangan ni, saya mempunyai kecenderungan, walaupun ada sebahagian asatizah kita yang cenderung kepada pendapat yang kedua, ada yang cenderung pada pendapat yang pertama. Bagi saya, kedua-duanya mempunyai pendapat yang sama, cuma khilaf ini khilaf lafzi. Khilaf lafzi ini khilaf ataupun perbezaan itu hanya pada lafaz, bukan perbezaan pada jauhar, bukan perbezaan pada essence. Dia hanya pada istilah. Orang yang melihat bid'ah itu hanya yang dicela, maka yang ada asal dia tak panggil bid'ah, dia panggil masalih mursalah. Tapi orang yang meluahkan makna bid'ah, dia kata kalau betul-betul bid'ah yang dicela oleh Nabi, dia letak bid'ah dalalah ataupun bid'ah sayyi'ah. Tapi kalau yang bid'ah ada asal, dia panggil bid'ah tak? Tapi dia panggil bid'ah mahmudah ataupun bid'ah hasanah. Jadi yang jadi problem ni kat mana? Yang jadi problem ni kadang-kadang kita dah tahu dah, katalah kita pilih yang luah tadi. Kita ambil dia punya chop, kita pergi chop kat semua benda bid'ah. Sampai tak ada langsung bid'ah dalalah. Sedangkan yang luah tu pun ada bid'ah dalalah bagi dia orang. Ini yang menjadi masalah ni. Ambil chop tapi tak ambil disiplin tukang chop. Dia pergi chop kot suka dia. Ni bid'ah sana. Yang ni bid'ah sana. Semua bid'ah sana. Ini jadi masalah. Kerana saya sebut tadi yang setuju dengan aliran yang luah tadi ni Al-Imamun Nawawi. Al-Imamun Nawawi dia setuju dengan pendapat yang kata bid'ah ni ada dua. Satu yang tercela, satu yang dipuji. Tapi Imam Nawawi juga ada menghukum bid'ah yang mungkar kepada amalan-amalan masyarakat di zaman dia yang berbentuk ibadat. Antaranya Imam Nawawi hukum bid'ah ialah salat raghaib dan juga salat khusus pada malam nisfu Sya'ban. Boleh tengok dalam Al-Majmu'. Imam Nawawi menghukum bid'ah yang mungkar dan tercela. Dia tak kata bid'ah hasanah. Kenapa dia tak kata bid'ah hasanah? Imam Nawawi juga menghukum bid'ah yang dilarang bagi orang ataupun bagi imam-imam yang salat tarawih pada malam 17 Ramadan kalau tak silap saya, dengan membaca suratul An'am pada rakaat kedua dalam rakaat terakhir. Dia hukum bid'ah. Jadi Imam Nawawi yang luah makna bid'ah pun ada bab-bab yang dihukum bid'ah ni bid'ah tercela. Kita ambil cok Imam Nawawi, nampaknya tak ada lagi bid'ah tercela ni. Okey. Maka khilaf ni khilaf lafzi. Kenapa saya kata begitu? Pertama, saya katakan ulama aliran kedua mengiktiraf khilaf mereka dengan ulama aliran pertama adalah khilaf lafzi atau khilaf pada lafaz. Ibn Rajab menegaskan maksud kalam Imam Syafi'i. Ibn Rajab ni yang sempit ya. Dia kata dia menegaskan maksud kalam Imam Syafi'i apabila membahagikan bid'ah kepada dua. Kata Ibn Rajab, wa muradu Syafi'i rahimahullah ma dzakarnahu min qabl anna al-bid'ata al-madhmumah ma laysa laha aslun min asy-syari'ah yurja'u ilayh wa hiya al-bid'ah fi itlaq asy-syara' wa amma al-bid'atu al-mahmudah fama wafaqa as-sunnah yani ma kana laha aslun min as-sunnah yurja'u ilayh wa inna ma hiya bid'atun lughatan la syar'an limuwafaqatiha as-sunnah. Kata Ibn Rajab, yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i
adalah seperti mana yang kita sebut sebelum ini, iaitu bid'ah yang dicela ialah bid'ah yang tidak ada asal dalam syarak yang boleh dijadikan rujukan untuknya. Ia adalah bid'ah pada pandangan syarak. Adapun bid'ah yang dipuji ialah sesuatu yang selari dengan sunnah, iaitu yang ada asal daripada sunnah yang boleh menjadi rujukan. Ia adalah bid'ah pada bahasa, tidak pada syarak. So dia orang sepakat sebenarnya, yang mana yang tak ada asal bid'ah, yang mana ada asal, yang sempit kata bukan bid'ah, yang luah dia kata bid'ah hasanah ataupun bid'ah mahmudah. Okey. Ibn Hajar Haytami menjelaskan, wa qawlu Umar radhiyallahu anhu fi tarawih ni'matil bid'ah hiya arada al bid'ah al lughawiyah wa huwa ma fu'ila ala ghairi mithalin kama qala ta'ala ma kuntu bid'an minar rusul wa laysat bid'atan syar'an. Ibn Hajar Haytami kata, Umar, kan kita biasa dengar perkataan Umar bila dia kumpulkan sahabat, kumpulkan masyarakat, buat solat tarawih berjemaah, dia kata ni'matil bid'atu hadhih, alangkah baiknya bid'ah ini, alangkah cantiknya bid'ah ini. Kata Ibn Hajar, perkataan Umar alangkah baiknya bid'ah ini, dia maksudkan adalah bid'ah pada bahasa semata-mata, iaitu perkara yang dilakukan tanpa ada contoh. Okey? Baik. Dan dia bukan bid'ah pada syarak, kerana bid'ah pada syarak adalah kesesatan. Bid'ah pada syarak, kata Ibn Hajar, adalah kesesatan. Seperti mana kata Nabi SAW, wa man qassamaha minal ulama ila hasan wa ghairi hasan fa innama qassamal bid'atal lughawiyah. Sesiapa yang membahagikan bid'ah pada dua, daripada kalangan ulama, ada yang bahagi dua, ada yang baik, ada yang tak baik. Yang tu dia tengok dari sudut bahasa. Wa man qala kullu bid'atin dalalah fa ma'nahu bid'ah syar'iyyah. Siapa yang kata semua bid'ah sesat, dia maksudkan bid'ah syarak, bukan bid'ah bahasa. Okey. Dan yang kedua, ulama aliran pertama bersepakat, walaupun mereka luas, mereka menghukum bid'ah pada perkara yang menyanggahi sunnah. Mereka juga bersepakat membenarkan perkara baru yang tidak menyalahi sunnah, seperti penulisan ilmu-ilmu yang bermanfaat, semisal ilmu nahu dan seumpamanya. Cuma aliran yang sempit, aliran ini menganggapnya bid'ah yang baik, manakala ulama aliran kedua menganggapnya termasuk dalam masalah mursalah. Baik, syarat-syarat bid'ah kita dah tahu definisi. Sekarang nak tengok syarat-syarat dia pula. Syarat bid'ah yang pertama, bid'ah berlaku dalam perkara agama. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi kata, man ahdatha fi amrina hadha, siapa yang buat benda baru dalam urusan kami. Maksudnya dalam agama, bukan dalam urusan dunia yang tidak ada kaitan secara langsung dengan wahyu ataupun dengan dalil-dalil khusus. So kalau orang datang naik kereta ke, naik unta ke, naik lembu ke, itu termasuk dalam urusan dunia. Buktinya lagi, Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi tengok ada orang Ansar buat takbirun nakhl. Orang Ansar ni dia pergi buat pendebungaan. Dia buat pendebungaan. So Nabi tak bagi. Nabi kata tak payah buat kot. So orang Ansar ingat itu arahan agama. So semua tak buat. Bila datang musim, jadi tak elok buah. Jadi semua datang jumpa Nabi mengadu. Nabi kata, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. So dalam urusan dunia, dalam urusan adat, dalam urusan muamalat, selagi mana tidak ada larangan, maka selagi itu kita boleh buat. Sebaliknya dalam urusan ibadat, dalam urusan akidah, selagi mana tidak ada dalil menunjukkan, maka kita tak perlu buat. Itu asas. Ulama buat kaedah ni setelah mereka melihat kepada dalil ini. Okey. Sebab itu kata Ibn Abdul Bar, wa amma ibtida'ul asya' min a'malid dunya fa hadha la haraja fihi wa la 'aiba 'ala fa'ilih. Adapun melakukan bid'ah dalam perkara-perkara daripada urusan dunia tidak menjadi masalah dan tidak ada aib ke atas pelakunya.
Dia sebenarnya, Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut benda ni. Dari sudut ibadah dan akidah, Nabi dah bagi. Allah Ta'ala utuskan Nabi dan Nabi dah tunjuk benda yang fix. So, semua orang amal ikut cara Nabi lah. Supaya apa? Kerana otak kita ni, kemampuan dia terhad. Kita jarang boleh buat dua benda dalam satu masa. Kecuali cashier dekat drive-thru je. Dia boleh ambil duit, lepas tu dia boleh ambil order orang depan, orang belakang kita kan. Saya hebat jugalah dia orang ni kan. Tapi jarang boleh buat. Jadi bila kita sibukkan diri kita buat benda baru dalam agama, maka kita akan stagnan dalam urusan dunia. Kita akan lemau dalam urusan dunia. Kita duk sibuk nak buat ibadat baru. Ikut kreativiti kita. Sedangkan kreativiti ni patutnya dilimpahkan dalam urusan dunia. Sepatutnya orang Islam kena jadi juara dalam masalah memudahkan urusan dunia orang ramai. Sebab tu saya sebut dulu. Cuba bayangkan kalau yang buat formula filament ni, buat lampu ni orang Islam, berapa pahala yang dia kutip. Kerana memudahkan urusan orang. Kalau yang buat lampu isyarat tu, orang Muslim, formula dia tu, kapal terbang, kalau orang Muslim yang buat, cuba bayangkan berapa pahala yang dia sedang kutip kerana memudahkan urusan orang untuk bermusafir. Tapi kita tak buat. Kita sibuk buat ibadat-ibadat baru yang tidak ada asalnya. Itu jadi bahaya tu. Itu yang kita jadi mundur ke belakang. Okey. Asy-Syatibi menjelaskan, falau kanat tariqah mukhtara'ah fi dunya 'ala al-khusus lam tusamma bid'atan ka ihdathi as-sana'i' wal buldan allati la ahda biha. Kalau jalan yang baru itu, yang direka itu berkaitan dengan dunia secara khusus, tidak dinamakan bid'ah pada syarak. Seperti buat kilang ataupun bina bandar yang mana sebelum ni tak ada pun. Nabi punya pemerintahan negara mana ada kementerian? Kan? Nabi mana ada menteri? Nabi lantik ikut keadaan tertentu. Bila Nabi nak pergi perang, baru Nabi lantik orang untuk jaga Madinah. Nabi tak ada menteri sumber tenaga, air tak ada. Apatah lagi menteri perpaduan, lagi tak ada. Tapi kita buat kerana urusan dunia. Urusan dunia. Tak ada kaitan. Bid'ah pada bahasa. Tapi masalih mursalah pada pandangan orang yang menyempitkan makna bid'ah. Dia kata masalih mursalah ni bukan bid'ah. Kerana dia bukan ibadat. Tak ada pula orang kata siapa tak lantik menteri, maka pemerintahannya tidak afdal. Tak ada. Okey. Perkara adat dan muamalat asalnya harus, kecuali jika diiktikad pengibadatan dengannya. Ini kita sepakat. Benda-benda dunia ni kita buat kerana dunia, dia tak jadi bid'ah. Masaklah apa pun, Melayu bak masak ni macam-macam. Kan? Saya pergi Sabah baru ni, makan seafood. Sampai masuk hospital. Punya banyak makan. Makan ikan 4 rasa. Kita biasa makan ikan berapa rasa? 3 rasa. Saya pun order, dia kata ikan 4 rasa bang, sedap. Saya pun makan. Yang ada masin, manis, masam. Saya kata 3 rasa je. Kau tipu aku. Dia kata 4 rasa bang. Ikan ada rasa apa? Kena aku dengan geng-geng Sabah ni kan. Baik. Selagi mana tidak ada larangan dalam urusan dunia, buat. Kecuali kata Syatibi, kalau ada unsur pengibadatan, then bid'ah masuk. Baru datang bab bid'ah. Bila mana buat urusan dunia dengan harapan ataupun dengan kepercayaan ada fadilat, maka di situ datang perbahasan bid'ah. Boleh berlaku bid'ah kalau tidak ada dalil. Sebab itu Syatibi kata, wa annal 'adiyat min haitsu hiya 'adiyah la bid'ata fiha. Dia kata perkara-perkara adat
dengan melihat dia adat, tidak ada bid'ah padanya. Wa min haitsu yuta'abbadu biha aw tud'u wad'at ta'abbud tadkhuluha al-bid'ah. Tapi kalau dibuat kerana disangka ia ibadat ataupun dipercayai ia ibadat, di situ boleh masuk bid'ah. Ibn Rajab menegaskan, wa hadza kaman taqarraba ila Allah ta'ala bi sima'il malahi aw birraqs aw bi kashfi ar-ra's fi ghairi al-ihram wa ma ashbaha dhalik min al-muhdathat allati lam yusyarri' Allah wa rasuluhu at-taqarrub biha bil kulliyah. Dia kata benda adat okey boleh buat, tapi kalau dia anggap benda tu ibadat, seperti orang yang rasa dengar muzik ibadat, orang yang rasa tarian gelik ibadat, ataupun orang yang rasa buka kepala ibadat selain ihram. Kita waktu ihram memang tak boleh, orang lelaki tak boleh tutup kepala kan, ibadat tu kerana ada dalil suruh. Hari ni kalau tanya masa apa tak pakai kepiah, tak pakai kepiah dapat pahala. Benda tu benda dunia, pakai ke tak pakai ke isu, tak ada isu. Tapi kalau dia rasa tak pakai selain daripada waktu ihram dapat pahala, sedangkan dalil tak ada, dan dia telah buat satu syariat baru yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasul. Tak. Jangan salah faham maksud saya. Benda adat boleh buat, boleh tak buat. Tapi kalau orang tak buat satu-satu benda adat, dia tak buat satu-satu benda adat, tak buat, tak jadi masalah kan? Kenapa tak pakai kepiah? Rambut saya kan cantik. Contoh, saya dah buat rambut saya dah. Contohlah. Okey, tak ada masalah, urusan dunia. Tapi kalau dia kata, orang tanya dia, kenapa tak pakai kepiah? Dia kata, saya tak pakai kepiah ni pahala untuk saya. Bid'ah. Kerana mana dalil kata tak pakai kepiah dapat pahala? Jadi benda adat boleh masuk dalam bab bid'ah kalau diiktikadkan ibadah, sedangkan dalil tak ada. Itu kata Syatibi. Baik. Itu syarat pertama lah. Syarat kedua, amalan tersebut tidak mempunyai asal dalam agama. Kalau ada asal, dia tak jadi bid'ah. Maksud asal ni dalil. Dalil dalam agama. Contoh, zaman Nabi tak ada himpun Quran dalam satu mushaf, peringkat rasmi. Dia dilakukan di zaman Abu Bakar. Adakah ia bid'ah? Dia tak bid'ah. Kerana ia ada asal. Kerana memang dari zaman Nabi, Nabi ada penulis wahyu dia sendiri. Habis itu kenapa Nabi tak himpun? Sebab wahyu masih turun. Dan wahyu tu turun bukan bentuk tersusun. Kadang-kadang diturun yang tu dulu, kadang-kadang turun yang ni dulu. Okey? Baik. Amalan tersebut bercanggah dengan agama. Ya, maksud bercanggah dengan agama ni, kadang-kadang kita salah faham. Kadang-kadang kita kata, alah tak apalah, benda baik kot. Takkan solat pun salah. Kan? Bercanggah dengan agama ni bukan maksudnya amalan tu nampak macam maksiat. Kalau amalan tu nampak macam maksiat, kaki bid'ah tak buat. Kerana kaki bid'ah, masa buat bid'ah memang nak buat benda baik. Mana ada orang buat bid'ah nak neraka? Yang tahu benda tu salah dan neraka dan dia buat juga, ni ahli maksiat. Sebab tu zina orang tak panggil bid'ah. Sebab tu zina orang tak panggil bid'ah. Orang panggil apa zina? Orang panggil dosa, maksiat. Tapi orang yang buat maksiat zina ni, ada dia kata, saya sebenarnya berzina untuk dapat syurga Firdausil A'la. Ada? Tak ada. Dia tahu maksiat. Muta'ah sajalah. Sebab tu ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang buat. Tapi orang yang buat bid'ah, masa dia buat bid'ah tu memang dia nak pahala lebih. Sebab tu Syatibi kata, masa dia buat benda tu, dia nak melampau dalam beribadat kepada Allah. Nabi tak tunjuk pun ibadat tu, dia nak buat juga. Kerana dia nak lebih daripada apa yang telah ditunjukkan oleh syarak.
Okey? Sebab tu Zubair bin Bakar mengatakan bahawa Imam Malik didatangi oleh seorang lelaki. Seorang lelaki ni kata kepada Imam Malik, aku nak ihram. Di mana aku nak ihram? Imam Malik kata, ahrim haitsuma ahraman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berihramlah kamu di mana Nabi berihram, iaitu di Bir Ali, Zulhulaifah, bagi miqat orang Madinah. Dia kata aku nak berihram di Masjid Nabawi min indil hujrah, di kubur Nabi. Kan? Kata Imam Malik, akhsha an tusibakal fitnah. Aku bimbang engkau akan ditimpa bencana. Dia kata, ayyu fitnatin innama hiya amyal aziduha. Bala apa pula? Dia cuma jarak yang aku tambah. Aku nak tambah sikit aja. Nabi buat kat Zulhulaifah, tak apalah. Aku nak dekat Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan afdal. Nombor 2 masjid terbaik. Dekat kubur Nabi pula tu. Akal dia kata macam tu. Bagus. Dia kata Imam Malik, ayyu fitnatin a'zam min annaka i'taqadta annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah bala yang lebih besar daripada engkau mempunyai kepercayaan engkau mendahului satu pahala, satu kelebihan yang Nabi cuai tentangnya. Nabi tak buat, tiba-tiba engkau kata engkau buat, engkau nak dapat lebih pahala. Ini bahayalah. Sebab itu dalam Sunan Kubra Al-Imam Al-Baihaqi membawa satu athar daripada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib masuk dalam masjid selepas waktu fajar. Dah azan subuh, dia masuk masjid. Dia tengok Sa'id bin Musayyib ni menantu Abu Hurairah lah. Bagi siapa yang tak kenal, dia seorang ulama hadis besar, tabi'in. Tabi'in yang menjadi pakar rujuk, pakar hadis, pakar fiqh. Jadi dia masuk dalam masjid, dia tengok ada seorang salat qabliyah subuh lebih daripada 2 rakaat. Qabliyah subuh berapa rakaat? 2. Dia salat lebih daripada 2 rakaat. Lepas salat qabliyah dia salat. Maksudnya dia banyakkan, bukan 2 rakaat, jadi banyakkan sujud dan rukuk dalam salat tu. Lepas habis salat, Abu Sa'id ni tegurlah. Sa'id bin Musayyib ni tegurlah. Dia tegurlah, dia kata, takkan Allah Ta'ala nak azab aku kerana aku salat? So dia tak dapat bayang macam mana Allah Ta'ala nak azab aku sebab salat. Sebab Nabi kata, bid'ah kan sesat. Takkan solat sesat? Kata Sa'id bin Musayyib, Allah akan mengazab kamu ala khilafis sunnah. Bukan kerana kamu solat, tapi kerana kamu menyalahi sunnah. Sunnah hanya tunjuk qabliyah subuh 2 rakaat. Sebab tu jangan hanya berpada benda baik, apa salahnya. Kerana kalau bab tu kita masukkan dan jadikan hujah, tak ada bid'ah dalalah dalam agama ni. Semua akan jadi bid'ah hasanah belaka. Jadi apa yang dimaksudkan dengan bercanggah dengan agama ni? Yang dimaksudkan dengan bercanggah dengan agama ni, kita kena melihat daripada 2 aspek. Lama ni saya urai bab ni. Amalan Melayu belum masuk lagi. Tapi saya kena bagi faham yang ni dulu. Tak apalah kau kata kerja pun bahasa Melayu, nanti boleh baca sendirilah kan. Ataupun nanti pengurusi panel kedua pun tak datang lagi kan. Saya ambil masa dia kan. Okey. Dia nak tahu bercanggah tak bercanggah dalam agama ni, bab bid'ah ni. Pertama saya sebut tadi, jangan dok ingat nampak macam maksiat, tu tak boleh jadi ukur, tak boleh jadi kayu ukur. Dia mesti tengok daripada 2 aspek utama. Yang pertama, qiyamul muqtadi ba'da asrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wujudul mani' fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni 2 benda yang disebut oleh Ibn Hajar Haytami. Pertama dia kata, nak tahu benda tu bid'ah ke tidak, tengok zaman Nabi ada ke tidak al-muqtadi. Maksud muqtadi dalam bahasa Melayu? Ada tak sesuatu yang memerlukan kita buat benda tu di zaman Nabi?
Kalau tak ada, zaman kita baru ada, then kita boleh keluarkan sikit daripada bid'ah. Tengok pula yang kedua, ada tak halangan di zaman Nabi ataupun tak ada untuk kata Nabi tak buat tu? Saya bagi contoh, nak bagi mudah faham. Zaman Nabi, dah ada ke belum solat hari raya? Dah mula confuse, takut nak jawab. Ada lah kan? Solat raya tu ada lah zaman Nabi. Sebab tu kita solat raya hari ni. Sebab tu yang kuat kempen bid'ah pun, solat raya dia pergi. Sebab memang bukan bid'ah pun, solat raya tu sunnah. Memang sunnah. Ada tak keperluan nak himpunkan orang solat raya? Kerana solat raya memang berjemaah kan? Ada keperluan. So, ada tak sesuatu yang memerlukan untuk menghimpunkan manusia di zaman tu? Ada. Tapi Nabi azan tak solat raya? Ada tak Nabi suruh sahabat azan? Tak. Nabi tak azan, Nabi tak suruh sahabat azan. Sedangkan keperluan nak panggil manusia solat ada tak? Ada. So keperluan tu ada. Kalau keperluan ada, okey, Nabi tak buat. Nabi tak buat. Bila Nabi tak buat, ada tak halangan untuk Nabi buat? So kita check, ada halangan tak? Tak ada halangan. Patut Nabi boleh buat. Patut Nabi boleh suruh Bilal azan. Hazal je Bilal, bagi ramai sikit datang. Nabi tak suruh. Maksudnya, meninggalkan azan untuk solat hari raya, sunnah. Siapa-siapa pergi azan untuk solat raya, bid'ah. Jangan takut. Kerana orang yang benci bab bid'ah, masuk bab apa hari raya, dia tak azan. Dia cuma seru apa? As-salatu jami'ah. Kerana Nabi tak azan. Begitu juga solat tarawih. Ada siapa pergi azan? Tak ada azan. Jadi amalan Melayu dalam bab ni betul. Sunnah. Sekali kita bukan lawan semua. Yang mana yang bagus, kita bagi teruskan. Ni bagus, ni sunnah, buat. No problem. Okey. Ada benda yang tak ada keperluan zaman Nabi. Kemudian ada keperluan zaman kemudian. Ada keperluan zaman kemudian. Dan tidak ada halangan dan zaman Nabi tidak ada halangan pun. Masa tu kita boleh buat. Contoh macam kumpul Quran tadilah. Ada keperluan. Tapi Nabi nak buat ada halangan. Kerana Quran masih belum selesai turun. So kita boleh buat bila halangan tu dah tak ada, bila keperluan ada. So bila ada keperluan, tidak ada halangan di zaman kita, kita boleh buat dan ia tidak dipanggil bid'ah. Okey. Clear? Clear. Itu yang dimaksudkan dengan percanggahan tu. Bukan percanggahan tu nampak macam maksiat lah. Baik. Zaman Nabi, kadang-kadang terdapat keperluan. Contohnya macam Nabi solat tarawih berjemaah untuk 3 hari. Hari keempat Nabi berhenti. Sebab ramai orang datang, Nabi berhenti. Nabi tak buat. Nabi tak keluar. Kenapa Nabi tak buat? Assalamualaikum, Prof. Kerana Nabi takut jadi wajib. Itu halangan dia. Bila itu halangannya, bila Nabi wafat saja, halangan tu dah tak ada. So kita boleh buat lah. Sebab tu kita tarawih setiap hari berjemaah. Kerana halangan tu dah tak ada. Nabi takut halangan. Nabi takut jadi wajib. Itu halangannya. Bila Nabi dah wafat, tidak akan berlaku perubahan pada wahyu. Kerana wahyu telah terhenti. So kena bagi faham betul kaedah ni. Tapi tak apalah tuan-tuan dan puan-puan, sekadar tahu cukup lah. So yang nak faham ni Dr. Basri, dia yang nak buat fatwa ni. Dia yang nak buat fatwa ni, kena tengok benda-benda ni. Contoh Nabi SAW, Nabi tak melazimi solat duha setiap hari. Nabi tak melazimi solat duha. Nabi hanya buat berapa riwayat je Nabi buat. Masa buka kota Mekah Nabi buat. Sebab tu Ibn Qayyim antara ulama yang kata solat duha tak ada. Ibn Qayyim, walaupun saya tak setuju, dia kata solat duha mana ada, dia kata.
Yang ada tu salatul fatah, solat pembukaan negeri. Bila Islam menang buka satu negeri, baru ada solat tu. Dibuat di waktu duha. Tapi pandangan ni telah disanggahi oleh majoriti ulama, dan pendapat majoriti lebih tepat dalam isu ni. Kerana hadis daripada Abu Hurairah, hadis daripada Abu Darda, hadis daripada Abu Dhar, clear Nabi pesan kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalath." Kekasihku memesan 3 benda untuk aku solat duha setiap hari, untuk aku witir setiap malam, untuk aku puasa 3 hari dalam sebulan. Abu Darda pun kata Nabi pesan kat dia untuk buat solat duha, puasa 3 hari sebulan jangan tinggal, witir setiap malam. So menunjukkan solat duha tu dituntut. Tapi Nabi tak buat setiap hari. Kenapa Nabi tak buat? Aisyah kata, tidak ada sangkaan aku melainkan Nabi takut ia menjadi wajib kepada umatnya. Jadi sebab itu Umar tadi bila dia buat balik tarawih, diimamkan oleh Ubay, Umar kata apa? Ni'matil bid'ah. Alangkah baiknya bid'ah. Bid'ah pada bahasa, bukan pada syarak. Kerana syarak tak bid'ah pun. Kerana Nabi dah buat dah 3 hari pertama. Dia ada asal. Umar hidupkan semula dengan satu imam, itu diimamkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Baik. Bid'ah dalam perkara khilafiyah ni satu benda. Boleh tak bid'ah dalam masalah khilafiyah? Boleh tak membid'ahkan orang dalam masalah khilafiyah? Ada yang kata tak boleh membid'ahkan orang. Yang tu yang ramai yang tak dapat tauliah tu. Sebab membid'ahkan masalah khilafiyah. Kalau tanya saya kata kita tak boleh nak buat satu kaedah umum. Tak boleh bid'ah dalam masalah khilafiyah. Tak boleh. Kita tak boleh buat kaedah macam tu. Kita kena tengok case by case. Ada benda bid'ah khilafiyah yang memang tidak boleh dibid'ahkan. Ya betul. Tapi ada benda yang ulama khilaf. Ulama ni kata bid'ah, ulama ni kata tak bid'ah. So, dalam bab membid'ahkan amalan pun ada khilaf. Nanti kita tengok. Saya tunjuk. Dalam bab khilafiyah yang mana dalilnya tidak begitu jelas, dalil zanni dari sudut dalalah, ya, kita tidak boleh membid'ahkan. Contoh, bab baca, imam makmum baca Fatihah di belakang imam. Nak baca ke tak nak baca? Ada mazhab kata baca, ada mazhab kata tak baca. So tidak boleh membid'ahkan kerana dalilnya bercanggah-canggah. Masing-masing ada pegangan masing-masing. Tapi ada bab yang mana ulama berbeza pendapat. Mazhab ni kata benda ni bid'ah, mazhab ni kata benda ni tak bid'ah. Bahkan tengok apa kata Iz bin Abdis Salam. Wa qad yukhtalafu fi ba'di dhalika fayaj'aluhu ba'dul ulama min al-bid'il makruha wa yaj'aluhu akharun min as-sunnanil maf'ula ala ahdi Rasulillah SAW fama ba'dah wa dhalika kal isti'adzah fi shalah wal basmalah. Ada bab bid'ah yang dipercanggahi oleh ulama. Sebahagian ulama mengatakan ia bid'ah yang makruh, manakala sebahagian yang lain mengatakan ia adalah sunnah. Ada ulama yang bid'ahkan benda yang dianggap sunnah oleh mazhab lain. Relax aja. Tak ada pun istilah Wahabi keluar. Contoh, saya bagi contoh. Yang ni disebut oleh Al-Iz bin Abdis Salam, ulama Syafi'i. Dia kata, contohnya macam baca bismillah dalam salat. Kita mazhab Syafi'i baca bismillah tak? Baca bismillah kuat lagi kalau solat jahriyah kan. Majoriti ulama kata baca, kalau solat kuat tu baca pelan. Syafi'i baca kuat, majoriti baca pelan. Maliki makruh baca. Makruh baca. Maksud kalau tak baca dapat pahala. Siapa berani kata Maliki Wahabi? Taklah. So, dia orang berbeza pendapat dalam masalah ni kerana dalil berbeza-beza. So, ijtihad berbeza-beza. Contoh khilaf dalam hukum bid'ah. Contoh khilaf. Ni, salam jama'i lepas solat. Zaman dulu bincang dah. Salam jama'i. So, lepas solat jemaah, salam beramai-ramai. Kita buat kan? Sebahagian masjid lah. Siap selawat lagi kan? Salam. Zaman dulu dia buat lepas maghrib, lepas subuh dan asar. Dia orang buat lepas subuh dan asar. Kenapa lepas subuh dan asar? Sebab waktu tu tak ada salat ba'diyah.
So dia orang lepas zikir terus bangun, terus salam ramai-ramai. Zaman kita setiap waktu buat. Kan? Adalah sebahagian tempat yang setiap waktu buat. Benda ni tak dibuat di zaman Nabi. Tu disepakat. Tapi apa hukumnya? Khilaf. Sebahagian ulama mengatakan harus. Siapa kata harus? Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam Majmu' dia kata tak apa. Sebab dia kata salam ni bukan salah. Salam je lah. Kan Nabi kata boleh salam. Al-Iz bin Abdissalam dalam Qawaidul Ahkam dia kata harus. Tapi dalam fatwa dia kata bidah. Saya tak tahu, ini orang kena kaji. Sebab ada perbezaan pandangan dia dalam dua isu ni. Yang mana satu dulu, yang mana satu kemudian saya tak tahu. Kena kaji, orang yang pakar dalam bidang syariah kena kajilah. Baik. Tapi ramai di kalangan ulama yang kata bidah. Bidah yang tercela. Takkan salam pun tercela. Kita bincang tadi solat pun ada yang tercela. Apatah lagi salam. Siapa yang kata tercela? Dia kata dilarang. Antara ulama yang berpegang dengan pendapat ni, Asy-Syatibi, Ibn al-Hajj al-Maliki, Al-Munawi, Mulla Ali Al-Qari, Ibnu Hajar juga cenderung pada pendapat ni. Dia tak sebut dia sokong, tapi nampak ayat macam cenderung. Sebab apa mereka kata begitu? Dalil mereka ialah ia tidak pernah dilakukan di zaman salaf dan amalan ini juga dilakukan secara berterusan. Ia akan mengelirukan orang awam dengan anggapan salam jama'i selepas salat mempunyai fadilat yang khusus. Bahkan hari ni kalau ada yang tak pergi salam, orang pandang apa dia? Sombong. Sedangkan dia nak duduk, nak zikir lagi. Pasal apa kita nak pergi paksa dia untuk tawaf masjid tu? Ini masalah kita. Masalah umat Melayu yang kita kena ubah. Jangan paksa orang ikut pandangan kita. Siddiq Hasan Khan pernah sebut kan, dia kata kadang-kadang dalam bab khilaf ni kita gaduh dengan orang lebih daripada kita gaduh dengan ahli maksiat. Zaman dia kata orang angkat tak angkat dalam solat. Kan takbiratul ihram angkat. Bila nak rukuk kan jumhur angkat kan, majoriti angkat. Hanafi tak angkat. Kalau Hanafi tengok ada orang kampung Hanafi angkat, dia akan kecam lebih teruk daripada dia kecam kaki zina. So jangan. Ini talbisu iblis. Siapa nak kata bidah? Bidah lah. Dan satu benda, bila kata bidah, tak semestinya yang buat amalan yang dianggap bidah oleh saya neraka. Janganlah terasa lebih-lebih. Kita nampak orang buat benda tak elok, buat benda haram, kita pun tegur. Orang minum arak, pakcik haram minum arak ni. Boleh pakcik kata, hang ingat aku ahli neraka lah. Tak lah pakcik, mungkinlah ahli syurga, tapi arak ni haram lah. Habis tu hang ahli syurga lah ni. Tak lah juga, saya banyak lah juga dosa, tapi benda yang pakcik buat ni haram. So tolong fokus, benda haram dengan pakcik beza. Pakcik buat benda haram, tapi banyak lagi benda baik yang pakcik buat yang mungkin akan menyelamatkan pakcik. Tapi yang tu haram. Tugas saya tegur yang tu. Pakcik nampak saya buat benda tak elok, pakcik tegur saya. Dan saya tak boleh kata, habis tu pakcik ahli syurga lah. Tak boleh juga. Kerana hukum amal dengan hukum orang beza. Baik. So kesimpulannya, khilaf dalam hukum bid'ah berlaku sejak zaman silam. Justru tidak wajar untuk mana-mana badan agama melarang atau menghukum sesat bagi pihak yang menghukum suatu perkara sebagai bid'ah jika memang ada ulama silam yang menghukum bid'ah bagi amalan tersebut. Menghukum bid'ah amalan tidak semestinya menghukum pelakunya sebagai ahli neraka. Baik. Faktor penyebaran amalan bukan sunnah dalam masyarakat Melayu. Pertama, berpegang dengan hadis yang terlalu dhaif. Ar-Ramli mengatakan, lam yasih fi syahri Rajab salatun makhsusah takhtassu bihi wal ahadithul marwiyah fi fadli salatir raghaib fi awal jumu'atin min syahri Rajab kadhibun batil wa hadhihi salah bid'ah inda jumhuril ulama. So ni di antara benda yang menyebabkan berlakunya penyebaran amalan bukan sunnah, amalan bid'ah dalam masyarakat, berpegang dengan hadis yang terlalu dhaif. Sebab tu Ar-Ramli mengatakan, bukan bapak saya lah. Saya kata ini menukil daripada bapak sendiri. Tak, bukan ayah saya yang tulis ni. Ar-Ramli, ulama mazhab Syafi'i. Dia kata tidak ada hadis yang sahih dalam kelebihan
Tidak ada solat khusus yang sahih untuk bulan Rejab, tak ada. Hadis-hadis yang diriwayatkan yang bercerita tentang kelebihan salat raghaib pada Jumaat pertama dalam bulan Rejab, semuanya adalah dusta dan batil. Dan salat ini bid'ah di sisi majoriti ulama. Imam Nawawi pun sebut bid'ah. Majoriti sebut bid'ah. Cuma Ibn Salah kata tak bid'ah. Tapi pendapat Ibn Salah tidak diterima. Okey. Yang kedua, berpada dengan dalil umum untuk beramal dengan ibadat berbentuk khusus. Dalam nota saya itu ada perkataan yang tertinggal. Dalil saya tak letak umum. Muka surat 14 yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan tu. Ha? Bukan dalam tajuk, di bawah dalam isi. Saya yang tulis kata kerja tu. Jadi saya tahu lebih. Ada perkataan yang tertinggal. Jadi minta tambah. Berpada dengan dalil saja kan? Berpada dengan dalil umum. So tambah perkataan umum. Baik. Apa maksud berpada dengan dalil umum? Orang kita kadang-kadang dia hanya berpada dengan dalil umum untuk mengkhususkan amalan yang berbentuk khusus dan berterusan. Yang ni problem. Saya bagi contoh. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita salat. Tapi boleh tak kita salat berapa rakaat pun yang kita suka? Tak boleh. Kita mesti ikut disiplin dia. Jadi dalil umum tak boleh kata, saya tak apa, saya buat solat Rabu, apa masalah? Solat Rabu saya buat macam solat Jumaat, 4 kali khutbah, power lagi. Sebab saya tengok solat Jumaat pun ramai yang tidur ni. Contoh. Betul orang kata ini Nabi tak buat. Memang Nabi tak buat, tapi Nabi ada larang tak? Nabi larang tak? Nabi ada larang tak? Bila pula Nabi tak larang? Kan Nabi larang bid'ah. 10 minit. Ni lupa diri. Okey, sebab tu kita kena tahu. Syatibi mengatakan, asalnya apabila sesuatu amalan pada keseluruhannya disyariatkan, tidak semestinya ia disyariatkan secara detail. Berdiri itu dituntut dalam solat. Tetapi orang yang berdiri dengan niat ibadat di tengah-tengah panah kerana nazar, berdiri tengah-tengah panah tu tak disuruh oleh syarak. Walaupun berdiri dalam solat, dituntut bagi orang sihat. Kan kita solat kan kena berdiri. Siapa yang mampu berdiri tak berdiri waktu solat fardu, tak sah solat. Tapi dia kata, saya ni oleh kerana solat, berdiri dalam solat dituntut, saya nazar lah berdiri tengah-tengah panah. Berdiri tengah panah tak ada dalil yang kata ibadat. Okey, baik. Semangat ingin ibadat, semangat terlebih. Ini yang disebut oleh Ibn Mas'ud, kam min muridil khair la yusibah. Berapa ramai orang nak kebaikan tapi tak dapat kerana terlalu semangat tapi jahil. Melampau dalam menggunakan akal. Kadang-kadang kita melampau dalam guna akal. Dalam Islam ni ada bab yang dipanggil sebagai bab ibadat mahdah, ibadat semata-mata ibadat, tak difahami kenapa. Kenapa solat Zuhur 4, kenapa solat Subuh 2? Kenapa solat Isyak 4, kenapa solat Maghrib 3? Kenapa bila ambil uduk 2 kali, kentut sekali batal, semua sekali? Patutnya ambil uduk 2 kali, kentut sekali, ada lagi satu lah. Ini bukan main PlayStation. Bila mati satu tinggal satu nyawa. No. Kentut sekali, berapa kali ambil uduk pun batal semua. Dan kenapa bila kentut batal wuduk yang dibasuh muka, sedangkan yang kentut itu anggota yang lain? Kan yang kentut tu anggota lain. Jadi muka tak puas hati. Pasal aku yang kena, bukan aku yang buat onar ni. So, ini semua melangkaui batasan pemikiran akal manusia yang waras. Okey. Contoh bid'ah yang dianggap sunnah dalam masyarakat Melayu, contoh saya sebut ada beberapa contoh. Yang pertama, kenduri arwah. Benda ni memang kita ilmuwan kita duk bincang lah. Ada yang buat 3 hari, ada yang buat 7 hari, hari ke-40, hari ke-100. Dan dianggap benda ni sebagai satu tuntutan. Seolah-olah macam ada dalil khusus yang suruh buat 3 hari berturut, 7 hari, hari ke-40, hari 100. Sebenarnya tidak ada. Kerana yang sunnah dalam masalah ni, jiran yang bagi makan kepada keluarga si mati. Sebab itu golongan salaf kata,
ma ahdatha qaumun atau ma btada'a qaumun bid'atan fayara bid'atan illa adha'u mithlaha minas sunnah. Tidak ada satu kaum yang mencipta satu bid'ah dan mengamalkannya melainkan mereka akan tinggal amalan yang seumpamanya daripada sunnah. Kita duk buat benda ni dan kita duk ingat macam benda ni dituntut dalam agama dengan bentuk yang khusus sebegini. Sedangkan kita lupa sunnah yang Nabi suruh, isna'u li ali Ja'far ta'ama. Buat makan kepada keluarga Ja'far. Ja'far meninggal dunia, buat makan pada dia orang Madinah. Jadi hari ni kita tak buat benda ni kerana kita duk buat yang sebaliknya. Ahli keluarga si mati pula pergi buat makan. Terbalik. Sunnah itu terbalik. Maka sebab itu ulama' tidak membenarkan perhimpunan di rumah si mati semata-mata kerana kematian dan buat makan. Bahkan mazhab Hanafi clear menyebut, dia kata kenduri ini waktu suka, bukan waktu duka. Okey. So kita kena ubahlah. Lepas ni kalau ada kematian dekat kejiranan kita, kita bagi makan pada keluarga dia. Okey. Satu lagi ucapan takziah. Ucapan takziah ni memang sunnah. Tapi macam mana orang Melayu ucap takziah? Ha? Like aja, lagi teruk kan? Macam mana orang Melayu ucap takziah? Al-Fatihah. Satu. Yang kedua, takziah kepada keluarga si mati. Ucapan takziah tu bukan dengan menyebut lafaz takziah. Nawawi mengatakan, makna takziah arahan ataupun cadangan untuk sabar dan tabah menanggung bebanan ataupun menanggung musibah dan ajak dia untuk fikir pahala yang banyak ketika mana dia sabar menanggung musibah. Itu ucapan takziah. Semenjak orang Melayu tahu perkataan takziah, dia guna perkataan takziah tu. Takziah. Itu bukan takziah. Dulu takziah. Kita datang rumah orang yang kena musibah, meninggal dunia, kita pun kata, sabar nak buat macam mana? Tu takziah. Sabar moga Allah ampunkan si mati, Allah Ta'ala cucur rahmat pada roh dia. Moga sabar. InsyaAllah akan dapat pahala atas kesabaran ni. Tu takziah. Bukan dengan ucap lafaz takziah. Takziah kepada awak. Dia pun tak faham. Takziah tu apa? So kita kena faham. Kan? Okey. Yang lagi best, sebut Al-Fatihah aja. Tapi tak baca pun. Kan? Dah lah. Tak ada dalil pun khusus bacaan Al-Fatihah tu. Baca pun tak. Tulis perkataan Al-Fatihah je. Itu pun kopi. Kopi yang atas punya komen. Punya pemalas. Tarhim sebelum subuh dengan pembesar suara. Sama ada sebelum subuh atau sebelum solat fardu pula. Kadang-kadang setengah jam sebelum solat fardu dia akan pasang dengan pembesar suara masjid. Kan? Sama ada bacaan Quran ke zikir-zikir. Ulama' dulu ada bincang benda ni. Ulama' dulu ada bincang dan ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ia bid'ah yang dilarang. Ini pendapat yang dinukilkan oleh Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi dalam Talbisu Iblis dia mencela benda ni. Dia kata perbuatan membaca Al-Quran di menara masjid pada waktu malam. Waktu malam ni maksud sebelum subuh lah. Dia mengganggu orang. Tak dilakukan di zaman salaf. Okey? Baik. Ibn al-Hajj Al-Maliki mengatakan bid'ah. Al-Buhuti juga mengatakan bid'ah. Mereka mengatakan zaman Nabi kalau nak kejut orang tidur, azan pertama sebelum subuh. Lepas tu azan subuh. Cukup. Pendapat yang kedua, ada yang kata diharuskan. Ini pendapat Ibn Rajab Al-Hambali dan juga Iraqi. Bahkan Ibn Rajab mengatakan ia dituntut kerana kejut orang bangun. Saya wallahu ta'ala alam walaupun ada khilaf, saya setuju kepada pendapat yang pertama tadi. Kerana ia lebih kepada menjadikan orang lari daripada agama.
Bukan tak ada komplain, ada komplain. Kan, terlalu kuat pembesar suara sampai kadang-kadang baby pun diajak bangun subuh. Sedangkan dia baby lagi. So azan sudah memadai. Azan 2 kali subuh untuk kejut orang. Itu sunnah. Itu tak ada siapa kata bid'ah. Sunnah. 2 kali azan. Kita buat. Di negeri ni buat. Azan sekali ya subuh kan. Sunnahnya 2 kali. So setakat ni azan 2 kali kat Malaysia ni, Perlis dan Penang. So negeri lain kena ikutlah. Perak. Perak saya dilarang cakap di Perak. Waktu imsak sebelum fajar, ia dianggap sebagai satu tuntutan agama. Bahkan kalau 10 minit sebelum tu, bila masuk waktu imsak, ada makcik-makcik yang tak nak makan dah. Walaupun dia terbangun lewat. Sebenarnya boleh. Memang betul ada hadis Nabi ni dia sahur, dia berhenti sahur sekadar 50 ayat. Tapi bukan bermakna lepas pada tu tak boleh makan. Orang yang terbangun lewat, katalah dia bangun-bangun, lagi 10 minit nak azan subuh, dia boleh untuk bersahur lagi. Kerana Nabi SAW kata, Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, fa innahu la yu'adzinu hatta yattali al-fajr. Makan dan minumlah untuk orang yang bersahur sehingga Ibn Ummi Maktum azan. Kerana dia tidak azan melainkan setelah terbitnya fajar. Ada hadis yang mana Huzaifah bagi tahu, tasahartu ma'a Rasulillah SAW huwa an-nahar illa anna syams lam tattali'. Aku bersahur dengan Nabi. Waktu tu waktu dah siang dah. Cuma matahari belum terbit. Maksudnya fajar belum terbit. Itu kata Huzaifah. Maksudnya lewatlah Nabi sahur tu. Semua kebiasaan Nabi, sekadar 50 ayat Nabi dah berhenti untuk pergi subuh. Tapi kalau nak makan lagi, boleh. Jangan dianggap imsak itu merupakan satu tempoh untuk haram makan lepas pada tu. Qiyam waktu selawat. Tahu qiyam? Siapa biasa marhaban? Dululah kan. Zaman apa? Zaman selendang ikat tepi ni. Okey. Sikit lagi, 3 minit. Oh, sudah 10 minit. Okey. Tak apa tuan-tuan dan puan-puan, last qiyam sebelum waktu selawat memang dibid'ahkan oleh Ibn Hajar Al-Haytami dan juga Al-Laknawi. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak. Saya tak sempat habiskan kerana saya ingat masa banyak kan. Jadi terima kasih banyak. Salah silap saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.